Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jangan pernah tinggal Al-Quran. Jangan pernah kita lupa pada Al-Quran. Kita didik anak kita, isteri kita, keluarga kita untuk duduk bersama dengan Al-Quran. Kerana apabila kita duduk dengan Al-Quran, Allah akan rahmati kehidupan kita. Allah akan berkatkan kehidupan kita. Kadang-kadang kita ni bukan siapa-siapa, kan? Contohnya saya bukannya ada apa pun, bukannya ilmu tinggi, tapi dengan asbab duduk dengan Al-Quran ni, Masya Allah, Allah jaga hati kita, Allah jaga lisan kita, Allah jaga mulut kita, Allah jaga perbuatan kita. Yang paling penting kita minta Allah jaga hati kita, kerana hatilah yang sentiasa berbolak-balik. Qalbu mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman itu ada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia berkehendak, dia bolakkan. Boleh jadi hari ni hati ni sayang pada seseorang, boleh jadi esok kita benci pada orang tu. Jadi hati inilah yang selalu berbolak-balik. Jadi dengan asbab kita baca Al-Quran ini, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jaga hati kita. Jangan bolak-balikkan hati kita. Allah jaga iman kita. Jangan Allah bolak-balikkan iman kita, hati kita. Kekalkan iman kita ni kukuh. Kita beriman kepada Allah dan juga Rasul. Kita beriman pada hari kiamat. Lagi-lagi kita berada di hujung, iaitu fitnah akhir zaman, yakni hujung akhir zaman lah. Kita duduk di pada hujung dunia. Pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, bagaimana Nabi nak naik ke langit. Lalu Nabi ternampak ada seorang perempuan tua. Ada seorang perempuan tua ini, dia sedang bersolat. Dia sedang bersolat. Jadi Nabi bertanya kepada Jibril. Jadi kalau nampak perempuan bersolat ni, jangan heran. Nabi dah pernah nampak dah perempuan bersolat tu. Baik. Apabila Nabi nampak perempuan wanita bersolat itu, Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah perempuan tu?" Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Jibril menjawab, Jibril kata, itulah dunia. Nampak? Dunia sudah tua, tapi dia nak kelihatan muda. Jadi maksudnya, dunia ni dah sangat tua dah. Sebab Nabi nampak masa tu, dunia tu dah tua. Dia bersolat. Jibril jawab, itulah dunia. Dunia ni dah nampak tua dah, tapi dia nak kelihatan muda. Jadi kita ni duduk pada hujung-hujung sangat dah. Pada dunia akhir zaman. Jadi minta Allah pelihara kita, jauhkan kita daripada fitnah akhir zaman. Ambil kesempatan ini untuk kita duduk bersama dengan Al-Quran. Mana-mana kaum ataupun puak ataupun sekumpulan yang berusaha untuk duduk dengan Al-Quran, maka hidupnya akan diberkati oleh Allah. Jadi semoga kita ni tergolong dalam kaum yang berusaha untuk duduk dalam Al-Quran, dengan Al-Quran. Baik, kita ulang daripada atas. Baik, kita tengok pada ayat 106. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Sesemua sikit tuan-tuan, minta maaf lah. Baik, tengok pada ayat ni.
Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Baik, ayat ni Allah turunkan ayat mana saja yang kami nasakkan ataupun mansuhkan. Nasak itu bermaksud mansuhkan. Atau kami jadikan. Jadikan siapa? Manusia. Lupa kepadanya. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik daripadanya atau yang sentanding dengannya. Baik, tengok. Tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa ke atas segala sesuatu? Jadi Allah Maha Penguasa untuk menghapus nak mansuhkan sesuatu hukum ke contohnya ataupun sesuatu ayat. Itu Allah Maha Berkuasa. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kita tengok, tidakkah kamu mengetahui bahawa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Jadi Allah lah raja segala raja. Raja bagi kerajaan langit dan bumi. Tak ada bukan ayah pen ke apakah kerajaan langit ayah pen ke, bukan. Allah lah raja yang segala raja. Tiada tempat untuk kita berlindung, tiada tempat yang menolong melainkan Allah. Sebab tu kalau kita selalu dengar dakwah yang dibawa oleh Ustaz Abid Liu, yang mana dia viral baru-baru ni, masya-Allah. Kita doakan Ustaz Abid Liu diberi kesihatan yang baik. Mana dakwah yang dia bawa, perkataan dia sangat simple. Perkataan yang sangat simple tapi maksud yang sangat dalam. Apa maksud dia? Allah sayang. Allah sayang, itu saja dia bawa. Tapi bagaimana dia bawa perkataan Allah sayang itu kepada masyarakat, pada seluruh bangsa, tak kira Melayu, India ataupun Cina, dia bawa ke semuanya perkataan Allah sayang tu. Bagaimana dia pupuk, dia tidak pernah mengkecil ataupun menghina orang lain. Apa pun yang orang lain buat, dia tak pernah kata, dia tak pernah keluarkan apa bagai semua haram, tak. Dia cuma kata pertemuan kita ni kerana Allah sayang. Nampak? Simple saja. Perkataan yang mudah tapi membawa maksud yang sangat dalam. Jadi maksud dia Allah sayang, maksudnya Allah lah tempat untuk kita bergantung, Allah lah tempat untuk kita meminta bantuan. Berdoalah kepada Allah, semoga Allah pelihara kita. Baik, kita tengok. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Tengok pada ayat ke-8, ayat 108. Atau kamu pula hendak meminta kepada Rasulmu, ini Muhammad, Nabi Muhammad, Rasul kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta seperti mana Nabi Musa pernah diminta Bani Israel dulu, dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sesungguhnya orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Nampak bagaimana Bani Israel, kaum Nabi Musa, dia membelot dengan Nabi Musa, dia sembah berhala, dia kembali kepada kekafiran, dia kembali kepada kekufuran. Jadi dia berada pada jalan yang sesat. Jadi kita ni yang dah dilahirkan Islam sempurna, tidak orang kata apa, tidak perlu mengucapkan 2 kalimah syahadah dah, sudah dilahirkan sempurna Islam, maka
kita ni dah berjanji dengan Allah ni sebelum kita dilahirkan lagi, kita dah berjanji kepada Allah kita akan bertakwa kepada Allah. Kan? Jadi berdoalah kepada Allah supaya Allah tidak pesongkan jalan kita, Allah tidak serongkan jalan kita dan sentiasa ada di jalan yang lurus. Tidak menjadi seperti kaum Nabi Musa, Bani Israel, di mana mereka membelot Nabi Musa dengan mereka menyembah berhala. Jadi kita ni Allah hantar satu rasul yang sangat-sangat, kalau kita tengok nanti di akhirat nanti kita akan berjumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku tak boleh bagi syafaat. Kita pergi jumpa Nabi Nuh, Nabi ni, sampailah Nabi Muhammad lah yang boleh bagi syafaat. Nabi Muhammad lah penyuluh, orang kata yang menerangi seluruh alam, menerangi dunia. Masa tu dunia dalam kegelapan. Pada zaman jahilah tu dunia dalam kegelapan. Jadi Nabi ni, Nabi Muhammad SAW ni dilahirkan, dia menyuluh, orang kata menyuluh seluruh dunia. Dia bersusah payah untuk membawa Islam, sampailah Islam tu kepada kita. Jadi sekarang ini adalah tugas kita untuk jaga Islam itu. Tugas kita untuk dakwah, untuk bawa agama Islam ni dengan menunjukkan contoh-contoh yang baik. Kita tunjukkan akhlak Islam. Seperti mana kita tengok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masya-Allah. Ustaz Abid Liu dia menunjukkan, orang kata dia mempertontonkan akhlak Islam. Dengan kaum yang bukan Islam, dengan kaum yang Islam, dia mempertontonkan akhlak yang sama. Itulah akhlak yang sebenarnya daripada Islam. Jadi kita ni kena, kalau kita kata kita sayang kepada Nabi, kita kasih kepada Nabi, kita kena jaga agama ini sebetul-betulnya. Kita kena jaga apa yang Nabi bawa kepada kita ni. Dan kita kena tunjuk kasih sayang kita yang sesungguhnya kepada Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa yang kasih kepada aku, maka akan serta aku di dalam syurga, kata Nabi. Jadi kita kena, macam mana kita nak tunjuk kita kasih sayang kepada Nabi? Kita kena jaga agama Islam yang Nabi susah payah bawa dulu, berperang bagai, dihina, dicaci, sampailah kepada kita sekarang ni. Jadi kita kena jaga elok-elok. Jaga elok-elok. Bersyukur kita sudah ada Islam. Baik, kita sambung. Wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Jam pun dah menunjukkan 11 suku. InsyaAllah kita cuba percepatkan. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Baik, kita tengok ayat yang 110. Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa sahaja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Zakat ni adalah satu penyucian. Penyucian harta. Nampak indahnya Islam ni. Bagi yang kaya kena mengeluarkan zakat untuk fakir miskin. Itu dipanggil penyucian harta.
Jadi tidaklah yang kaya terus menjadi kaya sehingga lupa kepada fakir miskin. Kena mengeluarkan zakat untuk penyucian harta supaya kita dapat bantu fakir miskin. Supaya kita merasa kebebanan yang mereka rasa tu. Lagi-lagi dalam musim PKP ni, kalau dari kita, pihak kita, diri kita yang ada sedikit rezeki yang lebih, maka kita kongsikan dengan sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, saudara-saudara kita yang agama Islam maupun yang bukan agama Islam, kita kongsi sama-sama. Baik, kita sambung. Sesungguhnya Allah itu maha melihat apa yang kita kerjakan. Allah itu maha melihat. Allah itu maha mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat. Semua Allah tahu. Jadi kita buatlah, kita duduklah di mana pun, nyorok di mana pun, Allah tetap nampak dan Allah sentiasa melihat. Jadi buatlah kebaikan. Solatlah. Kita solat bukan sebab kita baik, tapi solat itu adalah perintah Allah. Bukan sebab kita baik, kan? Bukan sebab kita ni orang yang cerdik pandai ke apa kata, tapi solat itu adalah perintah Allah. Jadi kita kena jaga solat itu, sebab itu perintah. Kalau kita masuk kerja, kan? Kalau kita masuk kerja, bos kata ni perintah, kena buat ni, tak boleh lewat, kena ni apa semua buat, kita ikut perintah dia. Itu bos. Ini segala bos, segala raja. Dialah yang mencipta kita, Tuhan semesta alam. Baik. Kita sambung. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka, yakni mereka itu Yahudi dan juga Nasrani, berkata sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran kamu jika kamu adalah orang yang benar. Jadi orang Yahudi dan Nasrani ini, mereka kata mereka tidak akan sesekali masuk ke dalam neraka. Jadi mereka ini hanyalah angan-angan dan bercakap kosong. Ini kosong, hanya berkata kosong. Jadi Allah kata, katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran kamu jika kamu adalah orang yang benar. Jadi siapa yang orang yang benar? Kita, orang Islam. Baik, kita sambung. Kita dah lewat ni. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia buat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Jadi barang siapa yang membuat kebaikan, dia bersedekah ataupun dia membuat satu kebaikan, dia orang kata apa, berjuang di jalan Allah, dia berjihad di jalan Allah, maka tiada satu pun Allah, orang kata Allah biarkan mereka itu, dan Allah memberikan mereka pahala di sisi Allah. Dan mereka, Allah tidak akan bagi mereka bersedih dengan kerja yang mereka buat. Maksudnya, kita buat kebaikan ni, kita niat untuk berjuang di jalan Allah, kita berjihad di jalan Allah. Kita berjuang di jihad di jalan Allah ini, Allah akan angkat martabat kita, Allah bagi kita pahala yang banyak. InsyaAllah Allah redha dengan perjuangan kita. Ingatlah, orang yang berjuang di jalan Allah ini, mereka tidak akan sedih. Bagaimana disebut ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir.
Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Wa jannatu kafir, dan syurga bagi orang-orang kafir. Jadi kita ni ibarat dia, kita sekarang dalam dunia ni penjara bagi kita. Kita buat kebaikan, kita dihina, dikeji, diherdik ke, dikutuk ke, jangan bersedih. Kerana Allah Maha melihat. Allah sentiasa melihat kita. Ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini adalah penjara bagi kita. Wa jannatu kafir, dan syurga bagi orang kafir. Jadi syurga untuk orang kafir. Dunia ni tempat orang kafir untuk berseronok. Kita puasa, mereka tak puasa. Kita solat, mereka tak solat. Kita bayar zakat, mereka tak bayar zakat. Kita tolak riba, kita mengira halal haram dalam perniagaan, mereka tidak. Jadi kita nak buat itu, ini perintah Allah, tak boleh. Kita bersangkut dalam 5 perkara. Halal, haram, wajib, haram, harus, makruh, sunat. Kita bersangkut, kita nak buat ni tak boleh, kena jaga, hukum Allah tak bagi. Kita nak buat ni tak boleh, kita nak ambil riba, kita nak terima rasuah, tak boleh. Islam melarang untuk kita ambil rasuah dan riba. Manakala untuk orang kafir, mereka boleh, tak ada masalah. Ini syurga bagi mereka. Wa jannatu kafir, syurga bagi mereka. Bagi kita, ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ni penjara bagi kita. Kuatkan hati, kuatkan iman. Doa banyak-banyak, semoga dalam kita dalam dalam bulan Ramadan ni kita doa supaya Allah kuatkan hati kita. Jangan bersedih. Kita bersedih. Nabi dulu berjuang untuk membawa agama Islam ini, dibalintai, dihina. Macam-macam Nabi kena. Tapi kita tengok bagaimana Nabi berjaya bawa Islam ini kepada kita. Nabi berjaya bawa agama Islam ini ke serata dunia. Jadi kita ini adalah ditugaskan untuk menjaga agama ini dengan sebaik-baiknya. Kitalah yang akan berjuang bagaimana ayat Allah tadi. Kitalah buatlah kebaikan ni atas jalan Allah. Berjuang di atas jalan Allah. Buatlah kebaikan, kita nak sedekah ke, kita nak buat apa pun kebaikan, niatlah kita nak berjuang ni ada atas jalan Allah. Baik. Alhamdulillah. Selesai kita muka surat yang ke-17. Minta maaf terlewat start lewat, habis pun lambat. Dan insya-Allah. Jadi habislah kita pada muka surat 17. Ada kata sampai ayat yang 112 insya-Allah. Jadi setakat tu dulu kita pada malam ini. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan untuk kita bersama pada malam ini, walaupun saya tidak dapat melihat yang melihat saya, tapi dengan asbab Allah, dengan asbab Al-Quran, kita berhimpun, kita membaca Al-Quran secara bertalaqi malam ni. Dan kita berdoa supaya Allah kuatkan hati kita. Allah bagi kita istiqamah. Satu perkara yang sangat susah istiqamah ni. Kita istiqamah untuk baca Al-Quran. Kalau boleh baca sehari satu muka surat. Kalau tak boleh juga baca sehari satu muka surat, baca sehari satu ayat. Kalau tidak boleh juga baca sehari satu ayat, cukuplah. Ada seorang ulama besar muktabar, dia mengatakan kalau tak boleh baca sehari satu ayat, cukuplah hari kamu yang kamu akan lalui itu, kamu pegang dan tataplah Al-Quran. Kerana apabila kamu nantap Al-Quran, hidup kamu akan tenang. Hidup kamu akan rasa tenang, dan kamu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melihara rezeki kamu, anak kamu, isteri kamu dan seluruh keluarga kamu. Dengan hanya menatap Al-Quran. Jadi kita ambil peluang ini untuk kita duduk baca Al-Quran sehari satu muka surat pun tak apa dah. Kan? Sehari satu ayat pun tak apa dah. Alangkah lagi indahnya apabila kita duduk baca bersama dengan anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita, masya-Allah. Kan? Baik, insya-Allah. Jadi setakat tu dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pagi esok. Pagi esok akan